Berterusan di Kelantan dan Terengganu semalam mengakibatkan jumlah mangsa banjir dan pusat pemindahan sementara BPS di kedua-dua negeri itu terus meningkat malam tadi. Seringkali kita dengar peribahasa Melayu ada menyebut mulut tempayan boleh ditutup, tetapi tidak mulut manusia. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini. Kami kembali untuk siaran hari Isnin 28 Februari 2022. Hari ini saya bersiaran dengan sahabat saya Hawa Rizwan dan insya-Allah hari ini banyak sebenarnya kita nak kongsikan dengan penonton. Kan Hawa? Ya betul tu. Wow. Okey Fatin, ini hari terakhir untuk bulan Februari. Esok kita dah nak masuk bulan baru, jadi kita harapkan semangat untuk awal tahun ini nak masuk bulan ketiga. Awal bulan, sentiasa ada nak masuk ke awal bulan raya, nak masuk bulan Mac dah. Okey, dan apa pun kita harapkan anda dalam keadaan yang ceria sentiasa, dan kita faham ada rakan-rakan kita di pantai timur terutamanya sekarang ini cuaca tidak menentu, banjir pun semakin teruk di Kelantan dan juga di Terengganu, dan dilaporkan di Terengganu, setakat yang dilaporkan oleh Harian Metro 2 jam yang lalu, mangsa banjir di Terengganu meningkat ke 11,137 mangsa. Kalau petang semalam 8,000 Fatin, ini dah tambah 3,000 lagi mangsa. Betul. Dan apa pun kami harapkan segala urusan anda dipermudahkan. InsyaAllah kita sama-sama doakan sahabat kita, saudara mara kita di pantai timur sana. Semoga mereka yang mungkin terkandas dapat dipermudahkan urusan lah. Tapi kita sebenarnya Hawa, hari ini kita cukup-cukup bertuah kerana kita nak tanya sendiri rakan kita di sana yang mana telah pun bersedia dalam talian. Kita nak bersama dengan Fifi Azmi. Kita nak tanya Fifi Azmi yang beliau sekarang ini berada di Terengganu, di Jeti Besut. Kita nak tanya bagaimana sebenarnya sebelum ini beliau di Pulau Perhentian dan dikabarkan terkandas selama beberapa hari. Kalau boleh kita teruslah berhubung dengan Fifi. Assalamualaikum Fifi. Assalamualaikum Fatin, Hawa. Hai. Okey Fifi, ada dikongsikan di Instagram kan, kita tengok video tu cukup mencemaskan sekali. Kalau boleh Fifi kongsikan, sepatutnya balik hari apa Fifi? Sepatutnya kita balik last 2 days macam tu lah. Tetapi disebabkan keadaan tak menentu kan, the situation tak dibenarkan kita orang untuk balik. So bot kecil ke bot besar ke yang nak masuk dekat area kita orang pun tak boleh, dekat Pulau Perhentian tu itself tak boleh sebab zon merah dah masa tu. Okey. Ya. Fifi, kalau masa tu sendiri kan, kalau kita tahu sekarang ni kalau musim hujan ke musim banjir ke musim tu dah berlalu sebenarnya kan, tapi bila dapat tahu yang di Pulau Perhentian sendiri kita nak pergi luangkan masa nak pergi bercuti, tiba-tiba jadi fenomena begini, masa tu perasaan Fifi sendiri macam mana? Okey, Fifi pergi disebabkan kerja. Ada touring dekat Pulau Perhentian itself. So, masa mula-mula pergi tu, kita orang, yelah sebab diorang cakap memo keluar boleh pergi. So far okey kan. So, kita pun pergi. So, bila dah sampai sana tu, tiba-tiba keadaan cuaca semua tiba-tiba bertukar. Masa dalam bot lagi dah boleh rasa sebenarnya. Sebab ombak-ombak dia tu macam lain macam kan, tak macam biasa. So dia beralun tau. So cuaca pun masa tu dah gelap. And then kita orang masa tu tawakal lah, ingat macam akan hujan biasa je kan. Sekali hujan pun 24 jam, hujan lebat, lepas tu renyai, tak ada matahari langsung. Within that few days masa Fi dekat sana. Okey, tapi so aktiviti semua memang tak boleh buat, memang bahaya. So kita orang semua ada tempat yang selamat lah, yang kita orang duduk dekat sini. Fi, operasi bantu dan menyelamat macam mana Fi?
operasi bantu dan menyelamat sebenarnya memang tak ada port satu pun yang boleh masuk dekat kawasan kita orang. Ya. So apa-apa pun kita makan apa yang ada, Alhamdulillah semuanya tak ada apa-apa. Makanan tu semua kita orang okey. Fifi tak kisah sangat. Fifi kisah pasal keselamatan orang-orang lain dekat sana dengan family yang ada anak kecil tu semua kan. Okey, kita nak tahu juga kan Fi, dalam keadaan tu berapa yang paling kecil sekali mangsa yang dipindahkan daripada perhentian nak ke JT Kuala Besut tu berapa umurnya? Dalam lingkungan ada baby, ada bayi pun, ada bayi dekat dalam bot. Dalam 2 tahun, 3 tahun macam tu. Baik. Okey, kita doakan semuanya dipermudahkan. Fi, jaga diri dekat sana, okey? So Fifi nak pesan dekat semua orang, kau boleh kita jangan pergi pulau lagi lah. Kau boleh hindahlah tempat-tempat macam ni dulu untuk keselamatan kan. Kau nak pergi, siapa-siapa nak pergi bekerja, bercuti ke nanti tunggu dalam bulan 4, bulan 5 insya-Allah boleh. InsyaAllah. Baik. Jaga diri semua, jaga diri. Jaga diri juga Fifi. Stay safe. Assalamualaikum. Itulah dia Fatin. Thank you Hawa, thank you Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fi. Itulah sekarang ni memang cuaca tidak menentu sebab 2014 Fatin ingat tak waktu tu banjir memang teruk sekali Di Kuala Krai. Dan sekarang ni katanya banjir ni seolah-olah seteruk itu. Jadi kita harapkan mungkin anda rasa kawasan anda ini tidak berisiko banjir, tapi ada dalam kalangan mereka sudah kongsikan tak pernah banjir di sini tapi kali ini banjir pula. Oleh itu persediaan sangat-sangatlah diperlukan. Perlu ada kit kecemasan tu, dan salah satu episod di Wanita Hari ini pun kita ada kongsikan bagaimana untuk kita buat persediaan menghadapi banjir. Sijil-sijil, barang-barang wajib semua kena kit ada. Persediaan dan juga apa antara dokumen-dokumen yang perlu kita selamatkan. Baik, Hawa, kita nak kongsikan juga dengan penonton dalam segmen tajaan kita nak bersama dengan Royal Pharma. Ada sesuatu yang mereka nak kongsikan? Pharma Niaga Berhad, peneraju utama dalam industri farmasutika. Rangkaian produknya yang pelbagai merangkumi ubat-ubatan dan makanan kesihatan. Dalam usaha merancangkan ekonomi, Pharma Niaga juga membuka peluang kepada usahawan kecil yang ingin menceburi perniagaan farmasi. Royal Pharma merupakan jenama servis yang ditubuhkan oleh Pristine Pharma, syarikat subsidiari Pharma Niaga. Ia ditubuhkan sejak tahun 2013 dengan misi membina ekosistem baharu untuk kemudahan umum. Di bawah jenama ini, beberapa produk atau servis dibangunkan untuk memudahkan penyampaian perkhidmatan kita kepada mereka yang memerlukan. Antaranya termasuk farmasi ataupun farmasi model kita kepada 475 ahli farmasi bersekutu, menyediakan perkhidmatan perolehan berpusat, program ubat jangka masa panjang, farmasi atas talian 24 jam 7 hari seminggu. Ia merupakan inisiatif Pharma Niaga B2C bertujuan supaya lebih ramai boleh menikmati nasihat profesional kesihatan dari ahli farmasi serta memperolehi barangan farmaseutika pada harga yang lebih kompetitif. Antara kelebihan yang bakal diperolehi adalah konsultasi ahli farmasi yang ditempatkan di farmasi Royal Pharma tersebut. Yang kedua, boleh menikmati manfaat ahli di bawah program ubat jangka masa panjang seperti diabetes atau hipertensi, boleh dapatkan ubat yang memerlukan preskripsi tanpa perlu menghadirkan diri di farmasi. Pesakit hanya perlu daftarkan sendiri dan hantarkan preskripsi dari doktor kepada ahli farmasi untuk pembelian. Ubat ditawarkan adalah ubat-ubatan asli dan sah KKM, cepat dan senang. Ubat yang dibeli itu akan dihantar dalam masa 48 jam tanpa caj penghantaran. Saya bekerja di kawasan Seksyen 8 dan sememangnya tertarik dengan lokasi farmasi ini, dan tambahan pula ia adalah di bawah syarikat Pharma Niaga. Saya suka farmasi ini kerana saya boleh membeli semua jenama ubatan dan suplemen keluaran Pharma Niaga di sini dan tidak perlu ke tempat lain. Selain itu, setiap pembelian turut diberikan mata ganjaran yang boleh ditebus semula. Saya amat berpuas hati dengan perkhidmatan dan nasihat oleh pakar ahli farmasinya.
Farmasi atas talian ini ditubuhkan kerana permintaan terhadap pembelian di hujung jari semakin meningkat. Farmasi jenis seperti ini merangkumi pelbagai barangan termasuk barangan perjagaan harian seperti Citrate Vitamin C, Actimol Paracetamol, Sweet Royal Stevia dan Arnia Madu Kelulut. Ini merupakan inisiatif terbaru kita untuk memenuhi keperluan pengguna bila-bila sahaja. Yang keduanya, latihan berkala untuk ahli farmasi bersekutu yang baharu ataupun usahawan tersebut. Itu dia daripada Royal Pharma. Okey, dan Fatin, topik yang kita nak bawakan hari ini kepada penonton WHI ni perlu diambil tahu oleh semua orang sebab takut-takut mulut kita ni sebegitu. Takut kita antara mereka itu. Dan tapi sebelum kita nak bagi tahu apa antara topik kita hari ini kan Hawa, kita nak bagi sedikitlah mukadimah, teaser lah kepada mereka. Apa kata kita saksikan dulu TikTok berkenaan topik kita hari ini. Kalau ada orang tegurmu, dia kata gini, Allah, gemuknya mula ni. Mu jawab gini, lah, aku guna mulut buat makan. Bukan buat kata korang. Bila miskin, dikata pemalas. Bila kaya, dikata kejar dunia. Bila tiada duit, asyik pinjam. Bila cari duit, lebih dikata gila duit. Bila kongsi, dikata bohong. Bila tak kongsi, dikata sombong. Bila tiada bukti, dikata tipu. Bila ada bukti, masih tak percaya. Bila tunjuk bukti, dikata riak. Bila bagi jalan, banyaklah alasan. Bila berpeluang, selalu bersiakan. Inilah mulut manusia. Mati baru diam. Mulut kau kan, kalau kata orang, mulut tu sama tajam dengan hidung kau kan. Kalau orang lain bercerita pasal kita ni, kita saja yang jahat. Yang tukang cerita itu, diorang saja yang bagus. Kalau dia cerita pasal kita, semualah kita jahat. Macam mana ini begini ni? Macam mana jadi begini? Betul. Apa dia kata, saya makan, mulut saya digunakan untuk makan, bukannya cakap buruk pasal orang. Kan? Sarkastik sangat. Itu sebenarnya topik yang akan kita bawakan hari ini, si mulut tempayan. Okey, Fatin, sebelum tu saya nak kongsikanlah dekat penonton kita kan, yang dibawakan oleh Dewan Bahasa Pustaka, mulut tempayan, bagaimana menjahitnya, peribahasa. Maksudnya, tidak dapat dilarang seseorang itu daripada berkata-kata. Okey, berkata-kata ni kita lebih merujuk kepada perkara yang tidak elok lah. Mudah saja untuk cerita tentang rahsia orang lain. Betul. Mudah saja untuk ceritakan aib ataupun kekurangan orang lain. Ada kalanya kita dikelilingi orang sebegini kan, dan kita pun rasa satu aura yang macam alamak tak seronoknya. Betul. Dan hari ini sebenarnya hari Isnin ni kita bukanlah nak bawa aura yang negatif, yang tak baik dan sebagainya. Kita nak bagi tahu macam mana sebenarnya kita nak hindar golongan-golongan macam ni, ataupun kita tak nak kita menjadi sebahagian daripada mereka ini, si mulut tempayan ini. Dan anda sekiranya kalau ada pengalaman pernah di orang kata ada kawan-kawan yang macam ni, ataupun ada antara negatif bercakap berkenaan dengan orang dan sebagainya, kongsikan dengan kami. Kita nak tahu, kita akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Kalau ada tips pun elok juga macam mana kita nak hindar daripada bergaul dengan mereka yang mulut tempayan ni. Boleh kongsikan juga di Facebook WHI TV3. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Seringkali kita dengar peribahasa Melayu ada menyebut mulut tempayan boleh ditutup, tetapi tidak mulut manusia. Gemar berbicara mengenai hal peribadi orang lain dan tidak boleh menyimpan sesuatu rahsia yang diceritakan kepadanya, mereka ini sering digelar sebagai mulut tempayan atau mulut murai oleh masyarakat Melayu. Jika dahulu amalan ini dilakukan melalui dari penyampaian mulut ke mulut, tetapi mengikut peredaran zaman serta kecanggihan teknologi, perbuatan tidak elok ini dilihat semakin berleluasa kerana setiap individu boleh menyebarkan sesuatu rahsia atau aib seseorang itu hanya di hujung jari. Golongan mulut tempayan ini seakan menjadi lumrah dalam masyarakat kita dan mereka ini dilihat sebagai individu yang tidak boleh dipercayai dan cenderung untuk menyebarkan aib seseorang atas tujuan untuk mencari publicity, memalukan atau untuk meraih perhatian. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran masyarakat tentang perihal ini dan bagaimanakah cara yang terbaik bagi menghadapi golongan ini dengan secara yang lebih matang?
Okey, sejauh mana kesedaran kita tentang si mulut tempayan ni? Okey, tempayan ni satu bekas untuk letak air lah. Kalau dibuka maksudnya lebih luas lah. Lebih luas lah. Maksudnya cakap keluar macam tu saja. Tak boleh simpan rahsia, Fatin. Betul, Hawa. Hari ini kita nak bawa vibe-vibe yang positif sahaja. Kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini. Kita ada seorang tetamu di dalam talian, Puan Nurul Hidayah Mat Sarip, selaku pegawai psikologi Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Apa Hawa khabar? Fatin. Sabar baik. Boleh dengar saya dengan jelas? Jelas sekali. Okey. Baik, kita juga bersama dengan, tengoklah penampilan beliau hari ini. Kita bersama dengan Roslan Shah, atau lebih mesra kita sapa beliau Cik Lan. Tersasul saya. Baik, Cik Lan, apa antara perkembangan terbaru? Okey, perkembangan terbaru biasalah. Cik Lan ni baru sampai 2 minggu lepas daripada ke Singapura. Pasal saya sudah menetap di Malaysia dah selama 20 tahun. Lepas tu COVID tu kena balik ke Singapura. Pasal arwah bapa Cik Lan orang Malaysia, orang Nogori Tampin Johor. Arwah mak dah meninggal baru-baru ni. Okey, 2 tahun yang lepas. Lepas tu dah tanggungjawab tu, kata orang tu, sebelum tu kalau kisah-kisah saya menjaga seorang ibu yang tercinta, sampailah saya berjaga. Arwah ibu saya sudah meninggal. Lepas tu saya bersendirian lah. Lepas tu saya masa lapang tu saya buat rojak mazna ketu. Okey, tak pernah rasa ni, Cik. Nanti kita akan rasa. Okey, tak apa. Baik, kita nak terus dengan topik kita, si mulut tempayan ni. Kalau boleh kita nak mulakan dengan Puan Hidayah dahulu. Dari segi psikologinya lah, si mulut tempayan. Mulut tempayan, definisi ini, mengapa sebenarnya ada setengah individu ataupun dalam kalangan masyarakat kita ada si mulut tempayan ni? Baik, terima kasih wanita hari ini, Hawa dan juga Fatin serta Cik Lan di studio. Okey, kalau tak tadi bersama-sama di studio lah, tapi tak apa, kita bersama dengan online. Okay. Alright, tak apa. Bila bercakap soal mulut tempayan, kan, kalau kita cakap, orang kata mulut tempayan tu tak boleh tutup. Kalau boleh tutup, kalau mulut orang susah nak tutup, macam tu kan. Okey, tapi dari segi psikologi, saya bawa dulu dengan satu surah An-Nur lah, daripada ayat 19 kan, surah An-Nur dia ada cakap, Allah berfirman, bermaksud dia kata sesungguhnya orang-orang yang suka menghebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman ni, mereka boleh beroleh azab seksa yang terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Macam ustazah pula tiba-tiba kan. Okey. Tetapi tak apa, saya nak bawa dulu ayat surah An-Nur ni sebab dia berkait dengan personaliti manusia dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi ini sebenarnya ada 3 kategori personaliti yang kita boleh tahu. Yang pertama, semua orang jelas rasa introvert. Yang kedua adalah extrovert. Yang ketiga ini ambivert. Jadi apa yang dikatakan dengan personality ataupun psikologi si mulut tempayan ini? Kalau kita semua ketahui, introvert ni macam orang tahulah pendiam, dia lebih suka untuk bersendiri kan dalam fikiran dia kan. Tidak, orang kata tidak bercanda dengan dunia luar ataupun kurang aktiviti. Tapi kalau orang extrovert ini, dia kata macam mana orang extrovert? Orang extrovert ini dia memang individu yang mana mereka ini adalah individu yang sentiasa akan suka berkait dengan dunia luar, kehidupan dengan dunia luar manusia tersebut. Jadi mereka ini lebih cenderung membuka diri mereka ini dengan kehidupan luar. Bermaksud mereka dia lebih terbuka. Jadi apabila mereka lebih terbuka, jadi banyak aktiviti yang dilakukan, dan kadang-kadang apabila mereka terlalu orang kata open ini, lebih selesa untuk berada dalam keramaian ataupun tempat-tempat yang meriah. Dan apa yang lebih penting lagi, mereka ini kebanyakannya kalau orang extrovert ni dia lebih cenderung untuk bercakap dulu baru berfikir. Dia gitu. Okey. Kalau orang ambivert pula, yang personality ketiga ni, dia dua-dua. Kadang-kadang dia boleh jadi introvert, kadang-kadang dia boleh jadi extrovert. Kalau dia pergi masuk dengan orang introvert, dia akan jadi lebih pendiam, dia akan masuk dengan dunia orang introvert. Kalau dia tiba-tiba dia berjumpa dengan orang extrovert, dia akan jadi seperti orang extrovert. Tetapi kekurangan orang personality ambivert ini adalah mereka ini akan sering moody. Sebab selalu berubah-ubah. Ada angin ya? Jadi kalau dari sudut psikologi dikata mulut tempayan ni, kalau kita tengok mungkin orang yang extrovert lah sebab dia suka bercerita kan. Sebab dia suka untuk orang kata macam dia orang kata macam dia senang untuk bergaul, easy going kan. Dia lebih mudah untuk beraktiviti dengan orang ramai. Kemudian dia lebih suka untuk bercerita daripada dia mendengar orang bercerita. Dia suka bercerita. Dia begitu. Kalau masyarakat kita cakap pantang kena cocok je, habis semua cerita dah. Kan banyak sekarang kan makcik
bawang lah, pakcik bawang lah gitu kan. Okey, baik. Dan Cik Lan, pastinya sepanjang dalam industri seni ni jumpa macam-macam orang lah. Setiap hari kan ada saja. Jadi bagaimana Cik Lan berhadapan dengan situasi mereka yang mulut tempayan? Okey, sebenarnya saya dalam bidang seni ni dah 25 tahun. Okey, bercampur dengan manusia, berbagai-bagai manusia. Pasal saya sebelum tu pun saya more to media sosial. Untuk buat live Facebook saya, untuk berkongsi, bercerita, dan macam mana dulu saya menjaga arwah ibu saya untuk motivasi tujuan saya. Tetapi ada segelintir lah, kita tim positif. Kadang-kadang cerita ni kita tak boleh percaya antara satu sama lain. Okey, kalau kita nak berkongsi pengalaman kita, peribadi kita sepatutnya tak perlu. Tak perlu untuk bercerita dengan walaupun kaum baik apa ke tak boleh. Tapi kita think positif. Tapi kadang-kadang ada segelintir manusia ni kadang bercakap tentang Jah, orang ni gini, orang ni gitu. Rokia, senang, Eton, Marpoah kan. So bagi saya, bagi Cik Lan, so saya tim positif. Saya tak suka dengar cakap hal-hal peribadi orang lain. Dan kadang-kadang orang mengaibkan, dan juga kerana situasi ni orang-orang di media sosial. Kalau dia masuk aja, kau tahu tak orang ni macam gini, kau tahu tak orang macam gini. Ni apa si Kak Hawa. Kau tahu Hawa ni cantik meletup bakal jadi Mira Pizza. Lepas tu si Tasha. Okey, orang berkata. So kita jangan ambil negatif, kita think positif aja. Itu bagi Cik Lan, pengalaman Cik Lan. Kalau orang-orang berkata-kata macam influencer tanya-tanya saya tentang orang ni orang itu, ada segelintir, saya cakap minta maaf, benda-benda ni boleh mengaitkan untuk mengaitkan sesiapa, dan juga benda ni menjadi situasi jadi panas tentang kita bercerita tentang orang, dan juga kita rahsia orang, kita cakap kau tahu tak orang ni macam gini, orang gitu. Sekarang ni Cik Lan tidak suka untuk sebegini untuk sekarang, untuk tahun ini. Dulu saya memang mulut laser. Saya suka bercakap direct. Tetapi setelah arwah mak saya meninggal, saya cool. Lepas tu Cik Lan pun tak suka dengan cakap hal orang, dan kita jangan ceritakan tentang hal orang, itu yang lebih baik. Tapi apa yang Cik Lan kongsikan tu, Cik Lan lebih kepada rasional, lebih macam berfikir dulu sebelum nak berkata apa-apa. Betul. Saya rasa dah panas dalam studio hari ini. Betul. Saya rasa kita kena tarik nafas kejap, Cik Lan. Kita nak dengar juga apa pandangan kawan-kawan kita berkenaan dengan topik si mulut tempayan ni. Kita saksikan. Bagi saya, individu yang tidak boleh menyimpan rahsia ni mungkin itu salah satu cara untuk mereka berkawan. Mungkin dengan cara si A memberitahu rahsia kepada si B, dengan cara itu mereka boleh berkawan. And dia boleh gain support daripada orang-orang yang dia nak lah. Bila kita encounter dengan orang yang mulut tempayan ni, sebaiknya untuk kita menjauhkan diri once dah tahu perangai dia macam tu. Sebab nanti apa yang kita cakap dekat dia boleh jadi dia sampaikan kepada orang lain, dan mungkin apa yang kita cakap tu ditokok tambah. So dia jadi tak betul. Saya pernah mengalami situasi sebegini, menceritakan pada kawan saya yang mulut tempayan. Saya percayakan dia. Akhirnya apa yang saya ceritakan, semua kawan saya yang lain dapat tahu. Saya amat malu dan tak sangka orang yang saya anggap kawan baik, dia boleh lakukan sedemikian pada saya. Dan akhirnya bila berdepan dengan kawan saya tadi, saya jadi renggang dan tak semua hal peribadi akan cerita dekat dia, sebab saya tahu sikap mulut tempayan dia. Si mulut tempayan ni memang wujud sekeliling mata. Bagi saya, orang macam ni wajib kita jauhkan diri, jaga-jaga, disebabkan pergaduhan besar. Mulut tempayan ni lah puncanya jadi pergaduhan besar untuk kita. Bagi pendapat saya sendiri pernah mengalami macam mana saya kena difitnah orang. Difitnah dan ada mengatakan saya macam ni. Saya sungguh sedih sekali. Tapi insya-Allah, alhamdulillah, saya boleh terima orang cakap macam tu. Tapi satu hari nanti dia akan terima pembalasannya lah. Wow.
Macam-macam daripada senario daripada si mulut tempayan ni. Kadang-kadang ada daripada sanak saudara juga, kawan-kawan, kawan baik juga. Kita sebenarnya tak boleh nak percaya orang. Ataupun kita tak boleh nak senang-senang nak kongsikan perihal kehidupan kita ke macam mana. Tapi Hawa, ada juga dalam Facebook yang menyatakan berkenaan dengan si mulut tempayan ni. Ada macam-macam juga. Itulah Syasha pun ada kongsikan. Dia kata mulut tempayan ni memang susah nak tutup. Boleh memecah belah hubungan kawan, rumah tangga dan macam-macam fitnah yang dibuat. Entahlah manusia macam ni nak pupus. Kadang-kadang boleh dengar boleh jadi gaduh dibuatnya. Okey, setiap daripada kita ada rahsia masing-masing. Kita pun kadang-kadang nak meluah perasaan tentang sesuatu perkara, tentang kerja ke, hal hubungan ke dan sebagainya. Dan bila kita bercerita kat seseorang ni, kita harapkan dia boleh simpanlah rahsia kita. Jadi, Puan Hidayah, kita nak tahulah macam mana tanda-tanda awal kita nak tahu orang ni boleh dipercayai ataupun dia ni seorang mulut tempayan yang tak boleh dipercayai, Puan. Okey, macam saya cakap tadi lah, kita tak adalah boleh macam judge je. Nampak je, contohlah macam tengok je Cik Lan kan, oh ni memang mulut tempayan ni kan. Tak boleh lah macam tu kan. Kita tengok je karakter. Okey, taklah begitu Tapi bermaksud kalau kita dah mengenali dari segi karakter dia. Karakter dia tu kita tengok dia ada berlebih-lebihan tak di dalam karakter dia. Kalau dia orang yang bersederhana, orang kata macam menjaga percakapan, tutur kata, bercakap dia, maksudnya bila dia nak bercakap tu dia berhati-hati sebab takut untuk melukakan hati orang. Dia bimbang kalau dia cakap, kita tengok kan dari segi tutur percakapan dia tersusun tak ayat dia tu. Daripada situ pun kita boleh nampak bagaimana karakter seseorang individu itu. Tapi kalau macam tadi kan Cik Lan ada cakap, dulu saya mulut laser, Cik Lan kata macam tu kan. Tadi kan dia cakap lah, saya dengar tadi. So kalau kita tengok Cik Lan ni memang mulut laser, bolehkah kita terus cakap ini mulut tempayan? Cik Lan ni confirm mulut tempayan ni confirm. Tak boleh lah kan. Tak semestinya. Jadi bila kita nak kata tentang tanda-tanda tu, kita boleh melihat bagaimana cara dia membawa diri di dalam masyarakat. Bagaimana dia membawa perwatakan dia. Contoh macam Hawa, nampak sopan santun, tapi kalau dari segi cara bercakap dia tu macam mana? Sebab bila kata daripada mulut tu dia keluarkan kata-kata kan. Macam Fatin, nampak macam brutal, tengok kata-kata alamak lemah gemalai, contoh. Jadi tak bolehlah kita nak judge begitu. Cuma bila kita melihat, kita menampak dia, so kita akan boleh menilai orang ni orang yang bagaimana. Adakah dia boleh dibuat kawan yang baik, ataupun adakah dia boleh dipercayai, adakah dia ni orang yang kita rasa macam sangat baik. Tetapi tidak nafikan ada orang nampak depan baik tapi belakang subhanallah, ada begitu kan. Cuma sama-samalah kita muhasabah diri supaya kita tidak tergolong dalam golongan-golongan orang yang begitulah. Sebab apabila punca perbalahan macam tadi kan yang kata komen tadi tu, sebenarnya betul lah pepatah Melayu cakap, kerana mulut badan binasa. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. So yang tu kena tengok betul-betul kan. Sebab tu karakter tu kena bersederhana. Kita pun sebenarnya bila bawa tajuk ni, kita pun sebenarnya muhasabah diri. Saya pun rasa ya Allah, tajuk ni berat juga, macam menginsafkan kita sendiri untuk memuhasabah diri. Sebab kita pun insan pendosa kan, yang mana kita pun mungkin ada melakukan kesalahan tanpa kita sedar. Jadi cepat-cepat kita get back. Macam tadi Cik Lan cakap kan, lepas ibu meninggal dia mencari satu jentikan untuk kata lebih slow down, lebih untuk memperbaiki diri. Betul kan Cik Lan? Betul. Pasal Cik Lan ni suka buat kelakar. Kalau di media sosial ni saya suka buat kelakar, buat lawak. Pasal saya kadang buat untuk marketing saya punya produk-produk saya. So saya buat kelakar untuk menghiburkan. Kadang-kadang kita Facebook ni kita tak boleh buat live ni macam nanti orang jadi bosan. Saya buat cara sendiri. Kita ni sebagai seorang artis tidak boleh hipokrit. Saya cakap direct. Tetapi kalau you suka, awak suka tengok saya. Macam orang suka dengan Fatin, orang suka dengan Hawa, tak suka jalan. Senang konsep senang habis cerita. Awak suka saya, awak kawan dengan saya. Tak suka, pergi yes, jauh. Saya nak kawan dengan Fatih dengan Hawa lah. Okey. Cik Lan tadi ada cakap berkenaan dengan media sosial juga kan. Kalau dulu kan mulut tempayan ni kita boleh tengok macam apa tu cerita Piramli tu Ali Miswar nak tingkap kan. Miswar tingkap. Cari orang sekarang, kan. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Dia dah ke digital. Yes, di media sosial digital. Lebih teruk ataupun macam mana tu sebenarnya Cik Lan, kalau Cik Lan boleh kongsikan? Okey, sebenarnya senang je. Kita kena abaikan benda-benda yang orang berkata-kata negatif. So kalau orang masuk aja orang kata negatif, minta maaf ini bukan untuk untuk berkata untuk bercerita tentang hal orang. Baik, reply lagi. Kalau saya block terus. Yes, tapi saya tak suka block orang. Pasal kalau kita block orang, memanglah kalau pernah saya salami orang maki saya, ketam saya macam-macam. Kau ni apa lagi ni. Tapi diorang tak tahu. Orang kalau rapat dengan Cik Lan, diorang tahu siapa Roslan Shah sebenarnya. Bila orang, itu pasal kita manusia tak ada yang sempurna. Betul. Hidup kita no perfect. Termasuk diri kita semua. Dan termasuk di luar sana. So bagi Cik Lan,
yang penting kita kena ikhlas. Sesiapa kita berkawan dengan ikhlas. So kita jangan taksub sangat kata-kata orang. Itulah menjadikan kita pergaduhan. Orang yang kadang orang yang ketiga ni jadi dalang. Menyampaikan yang salah. Tapi yang betulnya kita sebenarnya kena dua pihak macam mahkamah. Satu yang betul dia nak tengok yang kiri yang kanan. Kalau kita dengar yang kiri yang kanan tak dengar, it's not fair. Betul. Kita kena ada pendirian diri sendiri kan ikut kata hati. Kalau kita rasa baik kita teruskan, tak payah nak kongsi-kongsi dengan orang. Betul. Puan Hidayah, kalau kita melihat kepada dunia sekarang ni dalam industri kita, dalam kerjaya kita sendiri kan, kita perlu juga kadang-kadang pendapat-pendapat orang ramai, rakan-rakan pejabat kita khususnya kan. Tapi macam mana pula kita nak berbezakan antara itu pendapat dan juga itu adalah cuba-cuba dia untuk mempengaruhi kita dalam perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Pendapat Puan Hidayah. Okey, betul macam kita sekarang macam dulu kan, dulu ada ahli masyarakat tingkap tadi kan, tapi sekarang semua WhatsApp, semua guna media sosial, macam-macam grup ada kan, TikTok dan sebagainya. Jadi saya kongsilah tips, maksudnya macam mana cara kita untuk orang kata macam menganggap itu sebagai satu nasihat yang baik. Macam tadi kan Cik Lan kata be positif tu, okey, boleh guna seperti contohnya teknik arus. Saya bagi teknik inilah arus, ARUS. A itu adalah assertive. Tadi kalau saya dengar Cik Lan ada cakap kan, bila kita tak suka sesuatu, kita kena cakap kita tak nak. Betul kan? Betul. So sebenarnya itu salah satu daripada sifat asertif sebenarnya yang Cik Lan telah praktiskan. Di mana bila kita dengar, bila dia cakap tu lebih kepada macam berunsur macam fitnah, berunsur macam mengajak kita ke arah ketidakbaikan kan? Ketidakbaikan. Okey. Mengajak kita ke arah negatif. So kita kena asertif. Kita kata, maaf saya tak suka. Memilih untuk tidak menerima pemikiran negatif ataupun nasihat ataupun apa yang mereka beri itu kepada kita. Supaya dia tak melekat dekat pemikiran kita dan akhirnya kita percaya kepada sesuatu perkara yang tidak benar tadi. Analogi dia simple saya bagi Hawa, Fatin dengan Cik Lan. Contohlah, orang bagi kita hadiah, okey, lepas tu kita tak nak hadiah tersebut. Kita tak ambil hadiah tu. Siapa punya hadiah tu bila kita tak ambil? Orang yang memberi itulah. Orang yang memberi tu. Jadi samalah analogi dia, kalau orang tu bagi kita negatif, anasir yang tidak baik, kita tak nak saya nak tolak anasir ni. Jadi siapakah yang dikembalikan anasir, apa orang kata macam perkara yang negatif tersebut? Kepada orang yang memberi kepada kita. Jadi tak ada tinggal apa-apa dekat kita. So kita berhak untuk assertive. Bila kita nak pilih assertive. So R itu adalah react. React bermaksud apabila kita dah asertif, dia kena disusuli dengan tindakan. Macam Cik Lan cakap tadilah, verbal dengan non-verbal kena seiring. Contoh, kalau aku tak suka, aku cakap aku tak suka. Janganlah bila cakap tak suka, saya sebenarnya suka. Reaksinya tak sama dengan verbal. Tunjukkan yang kita tidak suka. Reaksi kena seiring. Contoh, bila kita rasa macam ini bukan nasihat ni rasa macam ni nak condemn orang lain. Contoh kan kita dengar tadi kan. Kita pun bangun minta izin untuk kita berlalu pergi ataupun kita nak left. Contohnya macam tu. Kita minta izin dengan baik. Still ada adabnya kan. Jadi begitu. So akal yang pengaruhi bagaimana cara kita berfikir dan bertindak tadi. Kalau kita berfikir, manusia ni selalu kalau kita tengok, dia selalu banyak fokus kepada hasil bukan proses. Sedangkan untuk mendapatkan sesuatu perkara yang baik, dia perlu usaha. So usahalah yang baik-baik. So AR, you unfollow. Kan banyak media sosial sekarang kan. Ambillah keputusan untuk unfollow ataupun hibernate seketika daripada golongan-golongan ataupun individu-individu yang negatif ini. Kali kita dah tengok, kalau aku pergi dekat dia ni, macam dia bukan nak nasihat aku ni, tapi macam nak mengajak aku kepada keburukan. Jadi hibernate, ambil langkah untuk unfollow. Muhasabah diri. Proses tu lebihkan mendengar daripada kita join untuk cakap sekali supaya kita tak jadi mulut tempayan yang kedua. Begitu kan. Jadi yang S itu yang last sekali adalah set again. Apabila set again bermaksud kita dah keluar daripada unfollow dah tadi, yang negatif-negatif semua. Set again, carilah semula circle yang positif supaya kita dapat aura yang positif tadi. Daripada situ Fatin, soalan Fatin tadi dia boleh bezakan ini nasihat ke ini apa. Bila kita punya minda telah balance, seimbang, maka kita boleh set again dengan baik. Pertama sekali kena elak dulu. Sebab kalau tak elak, kita nampak semua macam nasihat je. Tapi sebenarnya apa yang dia cakap tu mungkin boleh menyebabkan hati kita jadi berbolak-balik. Nak jadi baik ke nak jadi jahat macam tu. Betul. Yang tu paling penting.
penting arus tadi. Memang kita kena pegang kepada arus tu untuk elak dari jadi orang yang bermulut sebegitu ataupun elak daripada mereka yang segitu. Okey, baik Cik Lan, di penghujung perbincangan kita ini kita nak tahulah hikmahnya Cik Lan apabila kita menahan diri kita daripada kongsikan keburukan orang lain. Macam Cik Lan pun ramai yang bertanyakan tentang orang lain. Tapi Cik Lan tak kongsikan. Jadi hikmahnya kepada Cik Lan. Okey, bagi Cik Lan senang saja. Okey, macam saya pernah berinteraksi dengan rakan-rakan di Singapura, di Malaysia, berinteraksi macam Boy Max, Bot Sengit, kita untuk live. Tetapi bagi kita senang saja, kita berbual untuk positif. Dan apa orang kata tentang kau tahu tak orang ni, kita just abaikan dan paling penting kita positif saja. So kita tak perlu nak keluarkan kata-kata yang betul ke. Apa cerita yang cakap, apa yang cerita cakap, itu semua tak penting. Yang paling penting kita nasihat dia, agaknya kita tim positif. InsyaAllah nanti orang tu akan jadi malu sendiri. Pernah orang tu nak berkata-kata mengumpah orang ni. Boleh tak engkau kena relax. So aku tak nak dengar. This now is me, Roslan Shah. Dulu ya ke kita pun nak kepo-kepo kan. Mak jujak ni semua kan, tapi mak jujak tapi tak perlu. Bagi saya tak perlu dah. Kita kena relax. Selagi tenang kan? Kita tenang, hati kita tenang. Kita tak berkata hal orang. Hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, kalau kita bercakap tentang hal orang, nanti orang fikiran kita terserabut. Kau nak fikirkan orang ni lah, kau nak fikir orang ni. The thing is kita fikir kebaikan orang. Dah, that is me. Kalau kita fikirkan kebaikan orang, insya-Allah orang akan sayang kita, orang akan hormat kita. Dan sebagai seorang penghibur, saya menyanyi, berlakon, mengacara, jumpa orang macam-macam manusia. So kita kena menghormati antara satu sama lain. Itu saja. Saya rasa saya dah cukup kuat dah bila dengar segala tips yang dikongsikan oleh Cik Lan berkenaan dengan topik kita hari ini. Saya rasa itu adalah rumusan yang cukup solid sekali lah kan. Kita kalau nak dengar apa orang cakap ni memang tak habis Cik Lan kan. Betul. Seronok juga. Apa yang kita macam buat, kata orang tu macam tempatnya jugalah. Kan nanti terikut pula. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Wanita Hari Ini TV3. Okey, dan saya pasti dalam kalangan anda sejak kebelakangan ini pernah terdengar tentang plant-based diet tapi tak tahulah apa itu sebenarnya, dan mungkin dalam kalangan anda dah tahu, sudah pun amalkannya. Jadi hari ini kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi apa sebenarnya plant-based diet ataupun diet berasaskan tumbuhan ini dan kenapa plant-based diet ini semakin popular. Apa kelebihannya? Itu yang kita nak bincangkan dengan tetamu-tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Miss Leong Van Luan, pengurus nutrisi Nestle Production Grand Berhad. Dan kita juga bersama dengan Sangeeta Krishnasamy, aktris dan juga pengamal plant-based diet. Banyak kita nak belajar daripada anda berdua ini. Okey, dan pastinya dalam kalangan penonton kita dah terdengar tadi plant-based diet. Apa tu, Miss? Boleh kongsikan? Okey, sebenarnya plant-based diet ataupun dikenali sebagai diet berasaskan tumbuhan ni, dia ada pelbagai variasi atau banyak jenis di mana secara umumnya ini adalah diet yang mengutamakan bahan makanan daripada sumber seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan juga kekacang. Tetapi seperti saya katakan tadi ada pelbagai variasi. Contohnya kita start dengan jenis yang paling tegas sekali di mana ini dikenali sebagai vegan. Ataupun mungkin kita pernah dengar ada vegetarian yang mengambil susu yang kita panggil lacto-vegetarian. Jadi sebenarnya banyak jenis yang boleh disesuaikan mengikut keperluan ataupun objektif masing-masing lah. Okey, jadi ikutlah tujuannya apa, ambil variasi yang mana. Betul. Okey, dan Sangeeta, kalau kita tengok sekarang ni plant-based diet dah jadi semakin popular, semakin trending. Bukan saja selebriti, atlet pun mengamalkan plant-based diet ni. Sangeeta pun sama. Jadi kita nak tahu lah apa kelebihan bila amalkan plant-based diet ni. Okey, Sangeeta sebenarnya dah 8 tahun mengamalkan makanan berasaskan tumbuhan. Vegetarian? Okey, vegan sebenarnya. Yes. So telur pun saya tak ambil, telur pun saya tak makan. Okey, jadi saya ni sebenarnya motivasi saya menjadi seorang vegan ialah dia datang dari hati lah ya. Sebab sayangkan environment dan sayangkan haiwan. Tapi lepas adapt vegan diet ni, saya mendapati kesihatan saya semakin baik. Kalau dulu sebelum saya jadi vegan, kedatangan bulan saya tak pernah on time. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tapi lepas jadi vegan, dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, semua dah regulate. So, time tu saya sedar yang hormon saya tu sebenarnya tak simbang pada masa tu. So, jadi saya ada eczema, ada masalah kulit, acne. So, lepas saya jadi vegan, clear. My skin clear. Tak payah ambil ubat, tak payah gunakan
kosmetik ataupun semula jadi saja. Semula jadi. Dia clear, my skin clear macam tu je. Eczema saya pun dah tak ada. So itu benefit yang saya dapat rasa daripada jadi vegan. Okey, itu yang dirasai Sanggita sendiri. Kalau Puan Wan, kau boleh kongsikan apa kelebihannya kepada mereka yang mungkin sebelum ni tak pernah mengamalkan plant-based diet ni, tapi kalau cuba kelebihan kepada mereka? Okey, kelebihan plant-based diet ni sebenarnya banyak. Tapi antara yang boleh saya kongsi hari ini, plant-based diet adalah sumber serat yang bagus. Sebab kita banyak mengambil buah-buahan, sayur-sayuran dan juga bijirin dari tumbuhan lah. Dan selain itu, ia juga lebih rendah dari segi lemak tepu. Kerana lemak tepu biasanya daripada bahan makanan berasaskan haiwan. Dan of course, plant-based juga kolesterol free sebab biasanya tumbuhan ni tak ada kolesterol. Okey. Dan pastinya bukan mudah nak ubah kita punya diet ni. Macam Sanggita sendiri dah 8 tahun ya merupakan seorang vegan. Jadi apa yang bagi Sanggita motivasi untuk fokus disiplin dekat plant-based diet ni ataupun untuk amalan sebagai seorang vegan? Okey, dulu bila saya start dulu memang susah, tapi sekarang semakin senang. Semakin senang. Dan satu daripada cabaran ataupun halangan lah, saya kalau saya nampak daripada siapa yang nak jadi vegan, nak plant-based ni, diorang kata, oh tak dapat, tak senang. Tapi sebenarnya kat Asia ni, kat Malaysia ni, kita sangat bertuah. Sebab kita ada banyak jenis vegetable, sayur-sayuran, ulam-ulam kita, tempe, tofu. Jadi sebenarnya tak susah. Dan sekarang ni pun yang tak dapat nak jadi vegan atau plant-based sepanjang minggu, diorang boleh cuba flexitarian diet seperti yang Miss Van kata tadi. So banyak restoran juga sekarang ni diorang buat meat free Monday katakan. Dia ada promosi, So jadi kalau nak cuba diet ni, bagi saya kalau boring nak cuba seorang, ajaklah teman, ajaklah family kan, eksperimen. Lepas tu tengok, cek darah dan tengok dalam 1 bulan tu ada tak perubahan. Bagi saya pasti ada perubahan. Okey. Tadi Sanggita pun cakap awal-awal tu susah kan nak fokus, nak disiplin. Ambil berapa lama untuk nak adjust tu? Saya rasa kalau buat research sangat cepat. Sebab banyak research yang menunjukkan kebaikan plant-based diet sekarang. Tapi kalau tak boleh, saya rasa dalam 6 bulan ke? 6 bulan dah okey lah. Dalam 6 bulan ke? Boleh. Okey, baik. Miss Van, kalau kita tengok sekarang ni plant-based diet memang dah dapat permintaan dalam kalangan masyarakat pun. Dan Nestle sekarang ni dah lancarkan rangkaian minuman Nestle Dairy Free tanpa tenusu dan sesuai untuk pengamal plant-based diet. Dan ada 2 jenama ikonik, Milo dan juga Nescafe. Kalau kita nak tahu lebih lanjutlah tentang keistimewaan Nestle Dairy Free ni pun. Okey, seperti yang anda katakan tadi, kita baru melancarkan yang rangkaian produk Dairy Free ni melalui 2 jenama kegemaran iaitu Milo dan juga Nescafe. Jadi rangkaian produk ini dirumus berdasarkan bahan berasaskan tumbuhan sahaja. Jadi ia tanpa tenusu, dan berita baiknya adalah ia merupakan pilihan untuk individu yang lactose intolerance juga, bukan sahaja mereka yang mengamalkan plant-based diet. Kebaikan produk ini juga ia juga memenuhi kriteria pilihan lebih sihat, di mana kandungan lemak dan gula dia adalah lebih rendah berbanding dengan produk dalam kategori yang sama tanpa logo pilihan lebih sihat. Dan yang penting sekali, last sekali juga, produk ini juga adalah lebih mesra alam, di mana ia selari dengan usaha kami di Nestle untuk merajui kelestarian alam sekitar. Okey, sudah pun kita tahu banyak kelebihannya bila kita amalkan plant-based diet ini. Okey, dan terima kasih banyak-banyak Sanggita dan juga Miss Van dah kongsikan dengan penonton kita ni supaya amalkan diet yang lebih sihat ya. Baiklah, banyak lagi akan kami bawakan kepada anda penonton wanita hari ini. Kita berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya dan Fatin. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Sebentar tadi kita ada sedikit masalah lah. Kita harapkan segalanya terkawal. InsyaAllah Cik Lan cepat-cepat sembuh. Dan hari ini kita akan bawa lagi, ketika ini kita akan bawa lagi perkembangan di Terengganu, banjir di Terengganu. Dan di talian ketika ini kita bersama dengan Puan Zainul Othman yang jauh kita bawakan daripada Terengganu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik, Puan Zainul mungkin boleh kongsikan yang mana Puan Zainul ketika ini, sebelum ini menetap di Hulu Selangor dan disebabkan banjir, Hulu Terengganu, dan disebabkan banjir berpindah ke rumah menantu di mana tu?
Di Taman Stosel. Di Kuala Berang. Baik. Kalau boleh juga dikongsikan bagaimana sebenarnya situasi di Hulu Terengganu. Banjir yang dulu sebenarnya pada tahun 1986 kembali pada tahun 2022 ni dan juga sangat orang kata membahaya dan merisaukan. Ya, betul. Sebab tahun 86 tu banjir yang besar. Lepas tu kebelakangan ni hujan-hujan dia hari Jumaat, hari Rabu minggu lepas dia start hujan. Lepas tu bawa-bawa semua sampailah hari Sabtu tu naik air. Naik air hari Sabtu tak dalam mana. Lepas tu hari Sabtu, hari Ahad tu dia tutup. Dalam pukul 3 petang tu dia naik balik. Ya. Tak sangka lah. Saya pun memang dah terlibat dengan banjir selalu lah. Rumah tenggelam air. Lepas tu, kita orang ni dah standby lah. Ingat ke air tu kecil je lah. Hujan biasa macam biasa. Semalam hari Ahad tu, tak pukul 3 petang tu semakin naik. Baik. Kita relax lagi. Sebab tak tenggelam lagi ruang tamu. Rumah tak tenggelam lagi. Lepas tu, lama-lama masuk air. Kata relax lagi. Biasanya masuk orang tamu tu biasalah bagi kami. Zipan ya, mana patutnya kerusi naik ke atas sekali sebab rumah tu ada macam tinggi sikit, ada satu ruang keluarga tu. Kita orang sipas-sipas semua dalam sipas-sipas tu. Air semakin naik. Kita tengok di video ni. Seperti yang dikongsikan di visual ni kan Puan Zainul. Tapi kerja-kerja menyelamat mangsa-mangsa yang mungkin terkandas di Hulu Terengganu tu bagaimana Puan Zainul? Dia orang yang masuk tu kita tak pasti sebab kita terkurung. Bok tu kita hello je masa tu. So minta tolong bawa anak cucu semua keluar. Masa tu hari petang lah dalam pukul 3, pukul 4 dia orang keluar. Hari kita Sabtu orang tak keluar lagi. Kita ingat kita nak susun barang lagi. Semakin susun semakin jatuh. Pukul 6 petang tu tak boleh dah ni, kata memang kena keluar dah. Ni bahaya dah ni kata. Lepas tu suami tu telefon anak ni suruh cari bok masuk. Dia orang pun ada masuk. Dia orang pun tak berani dah. Air pun dah laju dah. Yang kita orang memang rasa nak naik atas siling dah masa tu. Ya, tinggi. Kita tak sangka kan. kan. Lambat masuk, memang kita orang lari ikut siling dah. Masya-Allah. Baik-baik. Puan Zainul, sekarang ni keadaan semakin reda ke macam mana? Sekarang ni hujan dah reda sikit. Tapi kita tengok tadi dekat luar sana tu, kat kawasan Jalan Raya tu, dekat sekolah style tu, air masih banyak lagi lah. Baik, kita nak ucap terima kasih kepada Puan Zainul. Diharapkan dipermudahkan urusan sekarang ini meletak di rumah menantu. InsyaAllah bila keadaan pulih nanti boleh kembali ke Hulu Terengganu. Terima kasih Puan Zainul. Okey, sama-sama. Salam. Baik, itu berkenaan dengan sedikit perkembangan banjir di Hulu Terengganu kan. Banyak lagi perincian nak kami bawakan, tapi sebelum itu kami berehat seketika. Fatin, kita dah habis dah Fatin. Kami nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus bersama kami. Pelbagai yang kita dah kongsikan berkenaan perkembangan banjir dan juga topik kita hari ini. Dan insya-Allah esok Hawa kita akan kembali lagi untuk topik masak-masak. Ya, ini menu kegemaran kita, protein kegemaran kita. Esok kita masak-masak itik. Tapi bukan kita lah esok. Okey, kalau anda ada apa-apa menu-menu istimewa berkenaan dengan itik, kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami. InsyaAllah kita tengoklah kan mana-mana yang sedap esok. Jam 12.30 hari. Okey, untuk hari ini kita selesai di sini ya. Jumpa lagi. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya ingat tak? Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi.
dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Di